Bismillah. Macam sebelum ni saya kongsikan beberapa kesan ataupun fasa ketagihan daripada ketagihan video lucah ini, sehingga tahap dia membawa kepada kesannya melihat perempuan sebagai objek seks. Kali ini insya-Allah saya akan kongsikan pula tips untuk meninggalkan video lucah secara berfasa dan berperingkat. Sebab saya faham orang yang mengalami ketagihan video lucah ini, mereka seperti berada dalam satu loophole ataupun satu ruang yang mereka susah nak keluar. Mungkin hari ni berjaya tinggalkan video lucah, berjaya tak tengok, esok mungkin berjaya tak tengok, minggu depan kita tak tahu lagi, bulan depan kita tak tahu. Jadi tips yang pertama adalah kena puasa. Puasa yang saya sebut ni bukanlah puasa sekadar menahan lapar dan dahaga. Puasa yang saya sebut ni adalah puasa orang-orang bertakwa. Apa maksud puasa orang-orang bertakwa? Puasa orang bertakwa adalah puasa yang mereka menjaga pandangan, mereka menjaga lidah, mereka menjaga telinga, mereka menjaga hati. Mereka jaga sungguh-sungguh. Bukan setakat tak makan, tak minum, menahan lapar dan dahaga. Bukan setakat itu. Sebab itu ramai orang salah faham tentang puasa ni. Mereka rasa puasa ni setakat menahan lapar dan dahaga. Tidak. Puasa ini lebih daripada itu. Puasa sungguh-sungguh. Sebab ini janji Nabi. Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi menyatakan yang mafhumnya, wahai syabab, wahai anak muda, sekira tak mampu berkahwin, maka berpuasalah. Yang kedua adalah jangan pernah bersendirian. Sepanjang saya jumpa pelajar-pelajar ataupun golongan yang ketagihan video lucah, kebanyakan daripada mereka suka melihat secara sendirian, di bilik, di rumah waktu seorang diri, ada wifi laju dan seumpamanya. Maka jangan sendirian. Jangan pernah sendirian. Keluar, cari kawan-kawan, elakkan bersendirian. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau rasa nak menonton video lucah, cepat-cepat keluar rumah. Ataupun kalau duduk di asrama, pergilah padang ke, pergi jalan-jalan ke dan sebagainya. Dan buat aktiviti berpeluh. Apa maksud buat aktiviti berpeluh? Sebagai contoh, kalau petang-petang boleh pergi main bola. Kalau di rumah turun naik tangga. Sebab apa? Kalau berpeluh ni, secara psikologinya dia akan membuatkan kita punya syahwat rendah. Sebagai contoh, saya bagi contoh, kalau anda pernah dalam keadaan lapar, tiba-tiba anda lari keliling padang sebanyak 8 pusingan. Selepas habis lari pusingan tu, anda mungkin tak teringat lapar pun, tapi anda haus. Ataupun anda mungkin fikir penat, anda nak rehat. Sebab masa tu syahwat makan, nafsu untuk makan dia mengurang, mengendur. Itu yang ketiga. Yang keempat, sibukkan diri dengan aktiviti-aktiviti bermanfaat, khususnya aktiviti dakwah dan tarbiyah. Kalau di sekolah, buat ikut program-program dakwah, ikut program-program tarbiyah. Kalau di universiti lagi macam-macam program ada, ikut. Jangan pernah sendirian dalam bilik. Jangan buat hal sendiri. Bersosial dengan masyarakat, jumpa masyarakat. Sebab bila kita sendirian, macam saya sebut, bila kita sendirian, kita akan mudah digoda syaitan. Sebab syaitan suka orang bersendirian. Bila kita sibuk, kita mungkin tak ada masa pun nak buka cerita-cerita sebegitu. Sebab banyak due date. Ibarat macam, contoh esok nak hantar kerja sekolah, ataupun esok nak hantar assignment, malam ni takkan sempat nak tengok video lucah. Sebab kita kena hantar esok juga. Sebab tu kita sentiasa sibukkan diri dengan aktiviti-aktiviti yang sangat manfaat. Kemudian kalau tertengok juga, mungkin kita dah beberapa hari berjaya tak tengok, tiba-tiba tertengok juga. Hadirkan rasa bersalah dan berdosa dalam diri. Jangan pernah rasa macam alah relax lah. Rasa bersalah, rasa macam seolah buat dosa paling besar dalam dunia ni. Bersungguh-sungguh rasa bersalah. Sebab dengan rasa bersalah tu, itulah tanda taubat. Kemudian tips seterusnya adalah, sekiranya kalau kita berjaya tinggalkan video lucah, kita letakkan timeline ataupun letakkan tempoh masa untuk tinggalkan video lucah. Sebagai contoh, kita target dalam seminggu untuk tak tengok video lucah. Selepas berjaya tinggalkan seminggu, lepas tu kita hadiahkan diri, reward diri. Tips ni saya nak sebut tentang reward, hadiahkan diri. Tak seminggu, berjaya seminggu tak tengok video lucah, lepas tu letak pula timeline 1 bulan pula. 1 bulan tak tengok video lucah, hadiahkan diri. Hadiahkan boleh jadi apa-apa saja. Mungkin kita nak belanja makan, belanja diri, puaskan diri dengan makanan dan seumpamanya. Tapi hadiahkan diri dengan perkara yang baik. So kemudian lepas sebulan, letak 2 bulan. Kalau tiba-tiba masa sebulan tu, mungkin 15 hari bulan, pertengahan bulan tersangkut,
maka ulang balik sebulan tu balik. So kena letak target, dan kalau berjaya, hadiahkan diri. Namun kalau tak berjaya, buat denda, atau bahasa Arab kita sebut sebagai iqab. Denda diri dengan amalan yang 2 kali ganda, mungkin lebih tinggi daripada dosa yang kita buat. Sebagai contoh, kalau hari ni tiba-tiba tertengok video lucah, maka denda diri dengan baca Al-Quran 1 juzuk, ataupun denda diri dengan istighfar 1000 kali, ataupun denda diri dengan selawat 1000 kali, ataupun dendalah diri yang munasabah. Janganlah denda diri dengan amalan yang tidak munasabah. Denda diri dengan amalan munasabah. Mungkin hari ni tengok video lucah, esok denda diri dengan puasa, ataupun tengok video lucah, malam ni denda dengan solat tahajud 8 rakaat sebagai contoh. Maka denda diri dengan amalan ataupun dengan sedekah dan sebagainya. Dan yang paling terakhir, saya nak beritahu bahawa Islam ni bukan agama magic. Hari ni kita bertaubat, esok jadi malaikat. Tidak. Islam ni adalah agama yang fitrah, penuh dengan sebab musabab dan realiti. Islam meraihkan sebab musabab. Islam ni agama fitrah kita. Kita bukannya malaikat. Hari ni kita taubat, esok jadi hebat. Tidak. Hari ni mungkin kita taubat, esok kita buat lagi. Tapi taubat lagi dan lagi. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Allah nak tengok sejauh mana usaha kita. Ada orang mungkin dia mati dalam keadaan dia tak berjaya tinggalkan video lucah, tapi dia berusaha. Seperti mana yang kita tahu kisah yang Nabi SAW ceritakan seorang pembunuh yang nak selepas berjaya membunuh 99 orang, kemudian dia membunuh seorang lagi, genap 100. Tapi dalam perjalanan dia nak ke satu kampung untuk bertaubat, dia mati. Dia tak sempat lagi nak buat amalan solat dan sebagainya, tapi dia mati dalam perjalanan. Tapi malaikat rahmat ambil dia. Sebab apa? Sebab dia usaha untuk bertaubat.